Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua. Okay, pada hari ini kami dari kumpulan 7 akan membentangkan asas kaunseling dan juga pengurusan bakat yang bertajuk ketagihan penggunaan gadget dalam kalangan pelajar. Okay, berikut adalah merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang iaitu saya, Adibah binti Zahari, seterusnya Ni Amani Nasrin, Nini Amirah Nur Amirah Afifah dan akhir sekali iaitu Atirah An-Nur. Okay. Pengenalan bagi ketagihan gadget. Okay. Seperti yang kita ketahui, gadget ni dia merupakan alat teknologi yang mana dia memberi kemudahan kepada semua orang yang membantu untuk mendapatkan maklumat yang diperolehi secara mudah, ringkas dan pantas seperti komputer riba, permainan video, televisyen. Namun begitu, apabila terlalu leka dengan penggunaan gadget ni, ia akan terjadi apabila seseorang itu tidak dapat mengawal dirinya daripada menggunakan secara berlebihan. Dan ini juga akan turut menyumbang kepada peningkatan penggunaan gadget lah dalam kalangan pelajar. Okay, walaupun terdapat kelebihan dan kebaikan menggunakan gadget dalam kalangan pelajar ni, masih lagi terdapat kesan negatif yang timbul daripada penggunaan gadget ni. Okay, di mana seseorang pelajar ni dia boleh dikategorikan mengalami ketagihan gadget sekiranya menggunakan melebihi 3 jam sehari untuk perkara yang tidak berkaitan lah seperti akademik maupun pembelajaran. Okay, seterusnya adalah isu permasalahan dalam ketagihan gadget ni. Okay. Antara isu permasalahan ketagihan gadget dalam kalangan pelajar, yang pertama adalah gangguan akademik terganggu. Okay, di mana ketagihan alat peranti gadget ni dia boleh menyebabkan penangguhan dan penurunan prestasi dalam akademik pelajar. Okay, yang kedua iaitu isu fizikal, emosi dan kognitif. Okay, di mana penggunaan gadget yang berlebihan boleh menyumbang kepada masalah fizikal, emosi dan kognitif yang mana termasuk dalam gangguan tidur, kemurungan, kebimbangan dan tekanan dalam diri pelajar lah. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu pengasingan sosial dan kurang minat untuk belajar. Okey, di mana ketagihan gadget ni dia boleh mengakibatkan pengasingan sosial dan minat yang berkurangan terhadap pelajar dalam aktiviti akademik maupun kurikulum. Okey, dengan kata lain, mereka ni lebih suka bersendirian dan kurang bergaul lah dengan orang lain. Okey, dan yang akhir sekali iaitu tingkah laku kompulsif. Okay, yang bermaksud ketagihan pada gadget ni boleh membawa kepada tingkah laku kompulsif, di mana pelajar ni dia akan taksub menggunakan peranti mereka sehingga menjejaskan keupayaan mereka ni untuk menjalani kehidupan yang normal. Okay, seterusnya adalah kajian-kajian lepas. Kajian lepas, yang pertama adalah daripada Fazil Hanafi 2022. Dalam kajian Fazil Hanafi mengatakan penggunaan gadget yang berlebihan adalah boleh menyebabkan seseorang individu terlibat dengan masalah ketagihan gadget. Okay, dalam kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti tahap ketagihan gadget dalam kalangan pelajar dan juga bagi mengenal pasti tahap ketagihan gadget berdasarkan gaya keibubapaan yang diamalkan. Selain itu, kajian ini juga mendapati gaya keibubapaan memainkan peranan penting dalam membimbing golongan remaja iaitu golongan pelajar agar tidak terlibat dengan masalah ketagihan gadget. Seterusnya adalah daripada dalam kajian Shin dan Manisah 2020, pengkaji
menggunakan istilah nomofobia bagi menzahirkan tingkah laku ketagihan gadget. Nomofobia ni adalah merupakan ketakutan atau kebimbangan yang dialami oleh seseorang individu apabila telefon pintar tiada bersama mereka. Selain nomofobia, istilah lain yang sering digunakan adalah ketagihan telefon pintar, ketagihan internet, ketagihan uh, media sosial dan ketagihan permainan video. Okey, kesemua ketagihan ini adalah melibatkan penggunaan gadget. Okey, seterusnya adalah daripada Aina Rasidah dan Hafsah 2022. Ketagihan gadget menyebabkan seseorang itu menggunakan gadget terlalu lama sehingga berlakunya kurang pergerakan yang boleh menjejaskan pertumbuhan individu. Di samping itu, ketagihan gadget dalam kalangan pelajar juga telah memberi kesan negatif kepada perkembangan kognitif pelajar. Seterusnya adalah mempengaruhi keupayaan otak untuk menerima pembelajaran sekaligus mempengaruhi pencapaian akademik golongan pelajar. Seterusnya daripada kajian Ayu Permata 2018. Menurut Ayu Permata, golongan pelajar yang hilang keyakinan diri apabila mereka uh, melihat kelebihan orang lain yang dipaparkan di media sosial menyebabkan mereka hilang keyakinan diri. Golongan pelajar akan mula terpengaruh dengan gaya hidup golongan selebriti di media sosial. Okey, seterusnya adalah golongan pelajar ini juga berpotensi menjadi masa buli cyber di media sosial. Okey, seterusnya adalah dalam kajian Handayani 2021, ada menjejaskan kesihatan pelajar apabila memberi kesan kepada tabiat tidur, iaitu tekanan, aktiviti fizikal dan masalah obesiti. Seterusnya adalah memberi implikasi yang negatif. Antaranya ialah ketidakstabilan emosional yang juga boleh mengakibatkan pelajar mudah marah, emosi, gelisah dan bahkan boleh mengurung diri. Seterusnya adalah kandungan media gadget seperti permainan video juga boleh mendedahkan pelajar terhadap keganasan yang secara langsung, iaitu turut memberi kesan kepada kognitif, sikap dan tingkah laku yang agresif. Seterusnya, serahkan kepada kawan saya. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada bahagian perbincangan, iaitu faktor yang menyumbang kepada ketagihan pelajar terhadap penggunaan gadget. Okey. Faktor yang pertama adalah sikap ibu bapa terhadap anak-anak mereka lah. Okey, ibu bapa ni dia memainkan peranan yang penting dalam memastikan anak-anak mereka terjaga dengan penuh kasih sayang dan didikan. Ibu bapa yang terlalu leka dengan pekerjaan dan mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak mereka menyebabkan anak-anak mereka mencari sesuatu yang lain bagi mengisi kekosongan dalam hidup mereka. Okay, pelajar yang kurang kasih sayang daripada ibu bapa mereka ni, mereka akan mencari dunia lain seperti gadget untuk keluar daripada kekosongan atau kekurangan kasih sayang ibu bapa dalam hidup mereka. Okay, ibu bapa dia menunjukkan contoh yang tidak baik seperti sentiasa menggunakan gadget semasa berada di dalam rumah. Perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa adalah amat penting dalam membentuk anak-anak mereka. Okay. Seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Memilih rakan sebaya yang baik adalah sangat penting bagi seseorang individu, terutamanya dari kalangan pelajar sekolah. Okey. Hal yang demikian kerana rakan-rakan akan menjadi pengaruh yang kuat terhadap kemenjadian seseorang. Punca pelajar terlibat dengan ketagihan gadget adalah bermula daripada ajakan rakan sebaya untuk terlibat dengan aktiviti alam maya seperti
permainan online dan mengikut trend-trend dan sebagainya lah. Okey, yang seterusnya, ketagihan penggunaan gadget juga berlaku disebabkan oleh penggunaan internet sangat mudah kerana dapat menggunakannya tanpa wayar, atau dengan kata lain, internet dapat dicapai tanpa menggunakan wayar. Malah, perkhidmatan internet pada masa sekarang pula adalah murah. Okey, dalam tekanan ekonomi serta peningkatan kos sara hidup, hiburan seperti menonton wayang, bersukan dan melancong memerlukan kos yang tinggi. Oleh sebab itu, golongan remaja ni ataupun pelajar, mereka lebih gemar menonton video dan menghabiskan masa di media sosial sebagai hiburan. Golongan pelajar juga gemar menggunakan media sosial oleh kerana selebriti atau artis daripada seluruh dunia menggunakan platform ini sebagai cara untuk mendekati peminat mereka. Okey, oleh yang demikian menjadikan pelajar lebih cenderung untuk mengetahui perkembangan semasa selebriti kegemaran mereka, menyebabkan mereka ketagihan kepada penggunaan gadget. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, saya akan teruskan kepada kesan-kesan penggunaan gadget. Okey, penggunaan gadget yang berlebihan ini menyebabkan ketagihan serta memberi kesan kepada kepada pengguna. Antaranya ialah menjejaskan kesihatan mental. Kajian lepas ada menyatakan bahawa sebanyak 50% ibu bapa bersetuju bahawa anak-anak mereka menjadi mudah emosi dan marah jika tidak memberi mereka menggunakan gadget. Dan kebergantungan terhadap penggunaan gadget telah menjadi satu kemestian kepada pengguna untuk menggunakannya setiap hari. Dan ini juga menyebabkan berlakunya perubahan tingkah laku yang negatif dan menjejaskan kesihatan pengguna. Dan kesan seterusnya iaitu kesan ketagihan penggunaan gadget seterusnya ialah kurangnya interaksi sosial yang telah menyebabkan individu tersebut mengasingkan diri daripada berinteraksi dengan orang luar. Seseorang pelajar itu terlalu asyik dengan kehidupan di alam maya, menyebabkan pelajar tersebut lebih gemar untuk bersendirian dan mengalami masalah dalam berinteraksi di dunia yang nyata. Penggunaan gadget yang berlebihan sedikit sebanyak telah menghakis kemahiran berkomunikasi pelajar dan telah menyebabkan berlaku kesukaran serta boleh menyebabkan timbulnya salah faham dalam komunikasi. Malah ia turut menyebabkan penguasaan bahasa pelajar semakin terhakis dan lemah disebabkan oleh kurangnya interaksi sosial, termasuk ketidakmampuan untuk memahami bahasa tubuh. Dan kesan seterusnya iaitu akan memberi impak negatif terhadap perkembangan kognitif pelajar dan menyebabkan kurangnya tahap fokus terhadap pembelajaran. Dapat dilihat perbezaan yang ketara antara tahap fokus pelajar pada masa kini hanya 4 saat sahaja berbanding dengan tahap fokus pada 10 tahun yang lalu adalah selama 13 minit lebih lama. Malah prestasi pembelajaran pelajar semakin menurun, bahkan aktiviti harian mereka turut akan terganggu disebabkan oleh kurangnya tumpuan terhadap persekaran di sekelilingnya. Dan juga terdapat kes penyalahgunaan gadget di mana pelajar cenderung untuk menggunakan gadget semasa pembelajaran berlangsung untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, boleh melalaikan dan menjatuhkan prestasi pelajar tersebut. Okey, seterusnya. Untuk aplikasi, kita lihat aplikasi yang pertama iaitu hilang minat belajar. Pelajar tidak dapat menumpukan perhatian ketika belajar di mana mereka tidak boleh memberikan tumpuan yang lama terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Hal ini boleh menyebabkan peningkatan sikap malas pelajar dan banyak masa yang produktif seperti mengulang kaji pelajaran diabaikan begitu saja. Untuk implikasi yang kedua iaitu masalah kesihatan. Penggunaan gadget yang berterusan dalam tempoh yang lama menyebabkan pelajar lebih cenderung untuk menjadi obesiti. Hal ini disebabkan pelajar tidak lagi suka bergerak atau bersenam, sebaliknya sanggup makan di depan gadget sahaja.
Ini menyebabkan kesihatan terjejas lalu meningkatkan penambahan berat badan. Untuk implikasi yang ketiga iaitu kurang bersosial. Pelajar lebih banyak meluangkan masa dan menumpukan perhatian bersama gadget mereka. Mereka suka menghabiskan banyak masa sendirian sepanjang masa iaitu dengan pelajar yang ketagihan gadget akan menghabiskan banyak masa di alam maya seperti YouTube, Facebook, Instagram dan masih banyak yang lainnya. Kesannya, pelajar tersebut akan kurang melakukan aktiviti luar dan fizikal. Slide seterusnya. Untuk cadangan pula, cadangan yang pertama iaitu kawal masa. Dengan menetapkan had penggunaan teknologi adalah sangat penting untuk remaja. Mereka hanya perlu gunakan gadget untuk aktiviti yang berfaedah sahaja seperti berbincang tentang pelajaran atau mencari maklumat yang diperlukan. Dengan ini, mereka dapat jauhi aktiviti yang tidak berfaedah seperti bermain permainan video yang berlebihan. Untuk cadangan isi masa lapang, ibu bapa perlu berikan galakan kepada anak-anak untuk terlibat dengan aktiviti luar, iaitu dengan cara sibukkan diri anak-anak dengan aktiviti seperti beriadah yang dapat menjauhkan diri dari penggunaan gadget yang berlebihan. Hal ini, ibu bapa harus bijak mengatur aktiviti yang boleh menghilangkan kebergantungan kepada gadget. Untuk cadangan yang ketiga iaitu disiplin diri. Untuk mengatasi ketagihan gadget, disiplin diri adalah sangat penting, iaitu mereka perlu pastikan tidak mengikut kehendak diri dan sentiasa mengawal diri daripada menggunakan gadget dengan cara bersosial dengan rakan sebaya dengan aktiviti yang menyeronokkan seperti bermain catur, bermain permainan minda dan seumpamanya. Slide seterusnya. Untuk kesimpulannya, penggunaan gadget mendatangkan banyak kesan buruk daripada kesan baik dalam diri pelajar. Hal ini kerana gejala ketagihan gadget ini menjadi satu budaya dalam masyarakat kita. Masalah ini hendaklah diatasi dengan cara yang bijak dan bukan dengan paksaan. Walau bagaimanapun, jika tidak dikawal, akan menyebabkan ketagihan berlaku dan sudah tentu akan memberikan banyak impak yang negatif kepada mereka sebagai contoh sikap malas, kurang aktiviti luar, leka pada alam maya dan pelajaran terabah. Akhir sekali, semua pihak mestilah mengambil langkah yang efektif dalam membendung berlakunya ketagihan gadget dalam kalangan pelajar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.